Muka surat 328, Suratul Anbiya, ayat 73. Ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Terjemahan ke-73. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Walutan atainahu hukman wa ilma وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Terjemahan ke-74. Dan kepada Nabi Lut alaihissalam kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik derhaka. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Terjemahan ke-75. Dan kami masukkan Nabi Lut alaihissalam dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya ia dari orang-orang yang soleh. Wa Nuhan idh nada min قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Terjemahan ke-76. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh alaihissalam ketika ia menyeru, yakni berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu, lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauma saw'in fa'aghraqnahum ajma'in. Terjemahan 77. Dan kami membelanya dari antara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat.
lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan. Wa Daud wa Sulaiman in yahkuman fil harth id nafashat fihi إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Terjemah ke-78. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud AS dengan Nabi Sulaiman AS ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam, dan sememangnya kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Terjemah ke-9. Dan kami beri Nabi Sulaiman AS memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu. Masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud AS, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Terjemah ke-80. Dan kami mengajar Nabi Daud AS membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka adakah kamu sentiasa bersyukur? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Terjemah ke-81. Dan kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman AS angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya, dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah akan mulai kita ada sedikit ulasan tafsiran kepada Datuk Seri InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita ambil pagi ini sambungan pada ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan kepada Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, di mana Allah taala menjadikan Nabi Ishaq ni dikurniakan kelebihan, iaitu mendapat anak yang seorang Nabi, dan demikian juga Nabi Yaqub AS. Telah kita ceritakan semalam bahawa Nabi-Nabi ini ada kelebihan yang Allah kurniakan masing-masing.
Ada nabi yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai nabi, anak dia pun sebagai nabi, cucu dia pun sebagai nabi. Ya, dan itulah di antara ayat yang Allah sebut, selain daripada Allah Ta'ala kurniakan kelebihan tu, Allah sebut waja'alnahum a'immah. Allah jadikan mereka ni ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Dia nabi ni ada dua. Satu dia rasul saja, bukan pemimpin. Satu lagi dia rasul dan dia pemimpin. Macam Nabi Syuaib, dia rasul, dia bukan pemimpin, dia pengembala kambing. Ya. Nabi Muhammad SAW atau Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia selain pada rasul, dia juga pemimpin. Maka Allah Ta'ala sebut waja'alnahum a'immah, dan kami jadikan mereka ni selain pada rasul sebagai pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dia pemimpin ni, satu dia guna otak dia sendiri untuk memimpin, satu lagi dia guna wahyu Allah Ta'ala untuk memimpin. Dan Nabi-Nabi ini dia selain pada dia memimpin guna akal fikiran, lalu Allah Ta'ala beri jalan pada dia, ilham pada dia macam mana untuk memutuskan satu perkara. Wa wahina ilaihim fa'il khairat, dan kami Allah Ta'ala suruh mereka melakukan kebaikan. Ya, apa dia? Selain pada kebaikan banyak tu, dia al-khairat, maknanya banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh nabi-nabi tersebut sebagai pemimpin. Wa aqamas salah wa ita'iz zakah, dia selain pada itu mereka mendirikan sembahyang, mereka mengeluarkan zakat, wa kanu lahu abidin, dan mereka ni hamba Allah yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pemimpin ni kadang sibuk sangat sampai tak ada masa nak beribadah pada Allah, punya sibuknya. Ya, dan ayat ni sebagai peringatan bahawa walaupun kita pemimpin ke sebagainya, maka kita hamba Allah kena ada masa untuk melakukan kebaikan, dan kita beramal soleh, ya, beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian habis cerita tu Allah datangkan kisah Nabi Lut. Telah kita bincang, Nabi Lut ni ialah sepupu Nabi Allah Ibrahim AS. Walutan ataina hukma, dan Nabi Lut ni Allah sebut Allah kurniakan pada dia hukman wa ilma, dua benda. Satu, dia bijaksana dalam memutuskan satu hukum, dan dia kurniakan oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan. Ya, ilmu ni satu bab, ya, kita belajar, ada orang dapat ilmu, ada orang dapat ilmu dan dapat hikmah. Ya, kebijaksanaan di sebalik ilmu tu. Ada orang ada ilmu tapi tengok perangai dia macam tak ada ilmu, cakap dia, tulisan dia macam orang jahil. Sepatut bila ada ilmu, tulisan kita berakhlak, ya, tak tulis benda-benda karut marut, ya, tak tulis maki hamun, sebab sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Tapi ada orang yang ada ilmu saja tapi tak ada kebijaksanaan mengurus ilmu. Dia sama orang ada harta. Orang yang ada harta, yang pandai urus harta dia, maka harta tu jadi cantik lah. Tapi bila orang ada harta saja, tak pandai urus, harta tu merosakkan dia. Ya, buat maksiat dan sebagainya. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Allah selamatkan Nabi Lut AS dan kaum dia daripada yang beriman dengan dia daripada perbuatan buruk, ya, kaum yang durhaka pada Allah. Allah tak sebut ta'malul khaba'is. Kaum dia melakukan perbuatan yang keji. Dia perbuatannya satu fahsya, satu mungkar. Ya, fahsya ni benda jijik. Liwat, zina, minum arak ni benda jijik. Tapi ada lagi satu perbuatan yang tidak nampak jijik tapi disebut sebagai mungkar, benda yang Allah tak suka. Orang tak semayang, jijik tak orang tak semayang? Orang tak tutup aurat, dia tak nampak jijik, tidak macam makan babi, minum arak, tak. Tapi dia perbuatan yang keji. Dua, sebab tu Islam larang dua perkara. Satu, perbuatan yang al-fahsya, satu lagi perbuatan yang mungkar. Ya, dua-dua ni di sini al-fahsya ialah perkara yang al-khaba'is, benda yang jijik, benda yang keji. Innahum qaum, dan Allah sebut mereka ni kaum yang su'in fasiqin. Ya, su'in fasiqin, kaum yang jahat, yang dia jahat ni, dia buat maksiat dan dia ajak orang lain buat maksiat. Ya, kalau dia buat maksiat saja, itu urusan dia. Tapi bukan saja dia ajak orang lain. Macam cerita Nabi Ibrahim AS. Nabi Lut ni, bila malaikat tu datang rumah Nabi Lut, ya, maka kaum dia mari kepung rumah tu untuk melakukan maksiat dengan tetamu Nabi Lut AS. Ya, jadi punya jahatnya mereka ni. Padahal tamu Rasul ni, sepatut bila tetamu datang, hormat tamu tak. Ya, Allah pula datangkan malaikat ni rupa cantik. Ya, laki-laki yang cantik, yang lawa, menyebabkan mereka tengok saja mereka nak buat maksiat, ya, dengan malaikat tu. Ya,
yang berupa sebagai manusia, dan mereka ni kaum durhaka pada Allah Taala. Wa dakhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan mereka berdua ni, Nabi Lut alaihi salam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di kalangan kaum yang soleh. Habis cerita Nabi Daud, Nabi Lut, Allah datangkan pula cerita Nabi Nuh. Wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam kala mana dia menyeru, ya, dan kepada berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah perkenankan doa dia. Ya, apa doa dia? Doa dia dua. Satu, Allah timpakan bala kepada yang degil sangat ni, Allah selamatkan dia, kaum keluarganya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam doa dalam surah Nuh tu hujung sekali tu, ya, maka di doa siapa yang masuk dalam rumah dia, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastajabna lahu, lalu Allah perkenankan doa dia. Allah terima doa dia. Dua-dua Allah terima. Satu, Allah terima doa supaya kaum durhaka dilaknat oleh Allah Taala, maka Allah Taala musnahkan kaum itu. Yang kedua, Allah terima doa, Allah selamatkan orang yang beriman dengan, ya, keluar daripada kampung. Ya, Nabi Nuh keluar naik bahtera, Allah selamatkan demikian. Fanajainahu wa ahlahu, Allah selamatkan dia dan mereka yang beriman bersama-sama dia. Ya. Wa ahlahu ni bukan keluarga. Kalau kita terjemahan di sini kata ahlahu ni, sepatutnya boleh terjemah dengan makna keluarga dia. Tapi dimaksudkan di sini ada dua. Ada ulama kata di antara anak-anak tu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Dan wa ahlahu ni dia merujuk kepada pengikut-pengikut dia yang bersama-sama dia. Maka orang yang bersama Nabi Nuh, walaupun dia bukan keluarga, dianggap macam keluarga Nabi Nuh. Tapi anak Nabi Nuh, Allah kata dia bukan keluarga kamu. Ya, dalam Quran Allah sebut bila Nabi Nuh AS doa, ya Allah selamatkan anakku, dia keturunanku, Allah kata wahai Nuh, dia bukan keturunanmu. Dia bukan keturunanmu sebab dia tak beriman. Maka wa ahlahu di sini merujuk kaum dia yang beriman dengan dia. Ya, di sini sebab tu kita beza. Orang yang anak, walaupun anak kandung tapi tak beriman, dia tidak dianggap keluarga. Sebab tu dia tak dapat harta pusaka. Ya, tak dapat harta pusaka. Ya. Tapi orang lain, ya, katalah anak angkat yang bukan keturunan kita, boleh tak kita bagi harta kita ke dia? Boleh. Tapi tak boleh mewarisi harta pusaka sebab bukan waris. Ya, tapi dari segi hak dia boleh. Wa ahlahu merujuk kepada yang beriman dengan dia, minal kabir azim, daripada bala bencana yang besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, dan kami, ya, membelanya, menyelamatkan dia daripada, dan kaum minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, daripada kaum yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Nabi Nuh alaihi salam daripada kaum yang bohong, yang mendustakan dia. Ya, innahum kanu qauman su'in fa awraqnahum ajma'in. Mereka ni kata Allah kaum masu'in, kaum yang jahat. Ya, kaum yang jahat, yang buat kerja jahat, iaitu melakukan liwat, homoseks dan sebagainya. Fa aghraqnahum, lalu kami binasakan mereka ajma'in, semua sekali. Masya-Allah. Ya, jarang kita jumpa satu bala turun habis semua sekali satu kaum. Ya, ajma'in, Allah tak tinggal seorang pun. Ya. Jadi kalau yang ada hari ni tu bukan keturunan dia tu, ini perangai jahat yang diulang-ulang balik. Ya. Habis cerita tu, mari cerita Nabi Daud AS dan Sulaiman AS. Iz yahkumani fil harth. Ya, terkala mana dia berhukum tentang mengenai tanaman yang dirosakkan oleh binatang. Ya. Cerita dia bagaimana seorang laki-laki datang berjumpa Nabi Daud AS masa tu. Nabi Daud sebagai raja mengadu bahawa ternakan dia punya tanaman dia dirosakkan oleh binatang ternak. Ya, pada waktu malam binatang ni keluar tanpa pengetahuan tuan dia. Ya, tiba-tiba binatang ni makan tanaman-tanaman, ya, orang tu jiran dia, hingga dia bangun pagi besok dia tengok tanaman dia rosak. Lalu laki-laki ni mari jumpa Nabi Allah Daud AS mengadu bahawa tanaman dia rosak, dirosakkan oleh ternakan jiran dia. Ya, maka Nabi Daud AS panggil dua-dua ni, ya, bincangkan hukum. Maka Nabi Daud menghukumkan supaya kambing tu diserahkan kepada tuan kebun. Ya, diserahkan pada tuan kebun. Ya, dan hukuman tersebut tidak disetujui oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman anak dia. Nabi Sulaiman mencadangkan cadangan lain. Yang kata Nabi Sulaiman AS, pada pendapat dia kata wayah pada pandangan saya bahawa kita, ya, buat begini.
di cara hukum lain, iaitu kambing tadi diserah kepada tuan kebun dan tuan kambing kena jaga kebun tersebut, pulihkan balik. Setelah kebun tu pulih balik, tuan punya kebun kena pulang balik kambing tu kepada tuan dia. Ya. Jadi itu mana satu hukum yang paling baik? Serahkan kambing pada tuan kebun sebab kambing telah merosakkan kebun tu. Itu pendapat Nabi Daud AS. Tapi pendapat Nabi Sulaiman kata tak. Tuan kebun ambil kambing tu, ya, mana tuan kambing pulihkan kebun tu, jaga balik, suburkan balik, dah naik apa semua, dia boleh ambil balik kambing dia. Sementara tuan kebun, sepanjang dia jaga kambing tu, dia boleh perah susu dia boleh makan hasil daripada kambing tersebut. Setelah kebun dia pulih, maka hantar balik kambing tu kepada tuan dia. Maka pendapat Nabi Sulaiman AS dia lebih diterima dalam masalah ini, iaitu supaya berlaku adil kepada tuan kebun dan juga adil kepada tuan kambing. Sebab tuan kambing dia tak tahu kambing dia keluar pada pagar pada waktu malam, bukan atas kecuaian. Ini tengah malam berlaku, dalam dia tidak mengetahui. Kalau dia waktu siang dia hukum lain, kalau dia tahu dia buat tu hukum lain. Wa kunna li hukmihim syahidin, kata Allah Taala, kami yang ni Allah menyaksikan, ya, mengesahkan hukuman mereka tersebut. Fa faqamnahu Sulaiman, maka kami beri Sulaiman alaihissalam hukum yang lebih tepat bagi masalah ini. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kedua-duanya Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam, Allah kurniakan pada dia hukman wa ilma, ya, satu kebijaksanaan dalam berhukum, yang kedua dengan ilmu pengetahuan. Wa sakharna ma'a Daud wal jibal yusabbihna wat tayr, dan kami mudahkan gunung-gunung dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Ini telah kita bincangkan bagaimana di antara rakyat Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman ialah Allah kurniakan kelebihan. Nabi Sulaiman ini dia bukan nabi, bukan raja bagi satu negara, raja bagi dunia. Dia boleh bergerak dengan pantas dan dia boleh semua tunduk pada perintah dia, ya. Dan kata Allah Taala, bersama Nabi Daud alaihissalam gunung ganang bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, wa tayr, dan burung-burung juga bertasbih pada Allah. Ya, sebab tu kadang-kadang kita ni rasa malu juga dengan burung tukang. Ya, burung tukang sejak malam pagi duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bunyi burung tukang, orang kata burung tukang tengah bertukang. Allah Taala sebut dalam Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati, bertasbih pada Allah segala makhluk langit bumi. Setiap kali kita bunyi burung tukang ke burung yang berkukuk, yang berbunyi waktu malam, Allah beritahu burung ni bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma burung ni dia bertasbih siang hari, malam hari, sentiasa berzikir sampai pagi. Lepas pagi dia pun senyap. Dia ambil alih oleh makhluk lain pula yang berzikir pada waktu pagi. Demikianlah, ya. Wa 'allamnahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, mengajar Nabi Daud alaihissalam, ya, membuat baju-baju besi. Telah kita bincangkan bagaimana di antara mukjizat Nabi Daud ni, dia boleh melembutkan besi. Ya, dia pegang dengan tangan dia je, dia tak payah bakar-bakar. Dia lembutkan besi itu dengan tangan dia, ya. Dan itu di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain pada suara dia yang sedap, ya, Nabi Daud ni suara dia sedap. Orang kita kilau Daud pun sedap dah. Kan? Ya. Kemudian Allah jadikan, ya, sebagai menjaga keselamatan dalam mana-mana perangan. Demikian dia pakai baju besi dia dalam peperangan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seorang nabi yang hebat, ya, hebat luar biasa. Ya, wali Sulaiman ar-rih, dan itu Nabi Daud. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan angin, ya, yang bertiup menurut kehendak ke mana saja yang dikehendaki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yang ini Nabi Sulaiman dia boleh bergerak dengan angin. Ya, dia minta angin, tolong bawa aku ke sana, maka angin pun angkat dia dan bergerak dia ke sana. Ya, jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kunna bikulli syai'in alimin, dan demikianlah, ya, setiap sesuatu yang Allah Taala melakukannya semua dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi surah ni surah Anbiya. Anbiya mana nabi-nabi. Sebab tu kadang-kadang cerita nabi tu sikit, cerita nabi ni sikit, cerita nabi sikit, ya, Allah Taala bawa, ya, kepada kita semua. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sikit sebanyak apa yang kita baca pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.